Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Hafizi, kita akan teruskan pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Okey, jadi untuk pelajaran hari ini kita akan belajar pemasangan komponen pada papan mikropengawal Maker Uno. Okey. Jadi mari kita tengok dekat muka surat 55. Okey, jadi ini adalah muka surat 55. Kita dah belajar macam mana untuk coding ni. Okey, jadi bila kita dah belajar coding, seterusnya kita upload ke dalam papan mikropengawal. Okey, jadi sekarang kita boleh tengok dekat aplikasi MBlock. Okey, ini adalah aplikasi MBlock. Cikgu dah tuliskan dekat sini. Cikgu dah buat dekat sini. Jadi kita kena fahamkanlah apa arahan yang telah kita buat. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, arahan yang telah kita buat adalah when Maker Uno start, set digital pin 7 as high. Okey, jadi kita kena ingat setiap pin yang kita buat ni lah, supaya nanti bila kita akan buat dekat board. Okey, apa yang cikgu masukkan kita buat dekat board, cikgu akan tunjuk sekarang. Dia akan jadi macam ni. Okey, ni macam ni. Kita dah sambung ke semua ni. Lepas tu bila kita tekan, dia akan jadi macam ni. Okey, awak dengar Sekali lagi cikgu buat, bila kita tekan button ni, dia akan lampu LED akan bertukar jadi warna hijau. Lepas tu dia akan bunyi buzzer dan juga dan juga motor servo akan bergerak. Okey, jadi ini adalah yang akan kita buat hari ni. Kita akan belajar cara macam mana nak pasang seluruh daripada bahagian Okey, jadi sebelum tu kita nak tengok dulu. Okey, jadi ini adalah arahan yang kita kena bagi dekat papan mikropengawal. Okey, mula-mula kita akan set digital pin 7 as high. Ini maksudnya untuk lampu warna hijau. Okey, lampu warna hijau akan menyala. Lepas tu servo pin 9 to 0. Okey, servo pin adalah benda ni. Servo pin adalah benda ni Ini adalah servo pin. Jadi kita akan set motor servo ni kepada 0 darjah. Okey. Okey, seterusnya kita akan read digital pin 2. Okey, read digital pin 2. Cikgu akan tunjuk ni kecil lah kat sini. Okey, jadi seterusnya kita akan buat set digital pin 7 as low. Okey, jadi akan tunjukkan warna merah ni akan padam. Okey, akan padam. Lepas tu set digital pin 5 as high. Okey, yang akan warna hijau akan menyala. Seterusnya set right pin 9 to 90. Jadi pin 9 tu adalah untuk motor servo ni. Jadi dia akan berubah kedudukan dia kepada 90 darjah. Okey, seterusnya play note C5 for 2 bit. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dalam buku teks dia nak 10. Jadi tak ada dekat dalam ni, tak ada untuk 10 bit. Jadi ada 2. Cikgu darabkan dengan 5. Repeat 5 kali dia akan jadi 10. Okey, lepas dah habis else, lepas dah habis arahan dekat dalam ni, dia akan teruskan dengan servo right pin 9 to 0. Dia akan kembalikan kepada kedudukan asal motor pin ni. Lepas tu set digital pin 7 as high. Nombor yang LED warna merah akan menyala balik dan 5 untuk hijau akan padam balik. Okey. Jadi itu adalah arahan yang akan kita buat hari ni. Okey, jadi cikgu akan cabut dululah daripada board ni. Kita akan belajar cara macam mana nak pasang. Okey. Sekejap Okey. Okey, jadi mari sama-sama kita tengok dekat ini adalah aplikasi dia, aplikasi untuk maksudnya kita dah upload lah. Okey, sebab minggu lepas cikgu dah ajar macam mana cara untuk awak upload dekat dalam papan mikropengawal papan mikropengawal macam ni lah. Okey, macam mana kita nak upload ke dalam papan mikropengawal ni. Okey, jadi sekarang kita akan belajar macam mana cara untuk pasang setiap komponen tadi, macam yang cikgu pasang tadi. Bila kita tekan button, dia akan buat apa yang kita nak. Okey, mari kita tengok.
Okey, jadi apa yang kita perlu untuk kita punya projek adalah pertama sekali inilah papan micro pengawal. Okey, papan micro pengawal. Jadi dekat sini ada micro USB. Jadi kita boleh cocok micro USB, sambungkan port micro USB ni daripada komputer USB ke sini Jadi inilah tempat cocok je lah. Masa untuk kita upload nanti kita sambungkan macam ni je. Sambungkan, bila dia nyala maksudnya dia bersambung dengan komputer dan kita tekan connect dekat sini dekat bawah ni. Sorry. Dekat sini. Okey. Macam ni kita tekan connect. Lepas tu kita pilih connect. Lepas tu kita boleh uploadkan apa yang kita dah buat ni. Kita boleh tekan upload saja. Nanti dia akan upload. Okey, sudah upload. Okey, jadi kita boleh abaikan yang aplikasi M-Block ni sebab kita dah sudah. Sekarang ni dia punya arahan dah ada dekat dalam chip yang terdapat pada board ni. Okey, jadi kita akan tumpukan kepada untuk pasang board ni saja. Okey. Jadi kita biarkan sambungan ni adalah untuk power juga. Maksudnya dia akan powerkan board ni. Okey. Jadi yang seterusnya kita kena ada wayar penyambung. Inilah wayar penyambung. Okey. Cikgu berselia agak sikitlah. Bergantung pada warna lah. Begitu mengikut warna yang kita nak guna. Okey. Ada warna merah, ada warna hijau, macam-macam warna lah bergantung pada warna kita nak guna. Lepas tu kita ada breadboard. Ini adalah breadboard untuk kita membuat penyambungan. Okey, lepas tu kita ada LED. Ini adalah lampu LED yang kita akan gunakan, lampu LED warna merah dan juga hijau. Mungkin akan datang cikgu akan ajarlah kita boleh tambah. Okey, kita boleh tambah arahan. Kita boleh bagi arahan supaya sebelum merah balik dia akan kuning dulu macam traffic light. Okey, itu untuk akan datang. Okey, seterusnya kita ada buzzer. Inilah buzzer untuk mengeluarkan bunyi. Dan kita ada perintang. Ini adalah perintang perintang kecil macam ni adalah perintang. Perintang ni kegunaan dia adalah untuk menghadkan aliran arus elektrik. Lepas tu kita ada switch, tekan push button. Ini push button. Okay, dan kita ada motor servo. Inilah motor servo. Motor servo ni bukannya macam kegunaan dia bukan macam motor dia pusing. Tapi dia bergerak mengikut posisi yang kita nak. Kalau 90 darjah macam ni, kalau 0 darjah kat sini, kalau 180 darjah kat sini, macam tu Jadi dia akan menghadap mengikut arahan yang telah kita bagi. Macam yang kita bagi dekat dalam arahan tadi, 0 hingga 90 darjah. Okey, jadi cikgu nak teruskan sebab video ni mungkin agak panjang sikit lah. Sebab dia akan melibatkan kita nak pasang benda ni Okey, jadi yang pertama kita tengok contohnya awak tengok dekat dalam buku teks awak muka surat tak silap cikgu jap muka surat 57. Ya, okey, muka surat 57. Dia bagi tahu macam mana macam mana awak nak pasang. Okey. Tapi awak boleh rujuk je lah sikit-sikit macam mana cara untuk pasang-pasang ni. Cikgu akan tunjuk melalui dalam video hands on cikgu ni kamera tangan cikgu ni. Cikgu akan tunjuk awak macam mana cara untuk pasang sesuatu. Okey, mengikut daripada apa yang telah cikgu buat lah. 7 mungkin berbeza sikit daripada dekat dalam buku teks. Okey, cikgu akan ikut arah sini lah. Sebab tu cikgu cakap penting tadi kita tahu yang 7 ni untuk apa. Maksud cikgu yang 7 tu kita boleh tengok dekat nombor-nombor ni. Kita boleh tengok dekat sini dia ada nombor. Okey, dan kat board ni pun ada nombor, dia bertunjuk nombor 9, 13. Pin tu apa kegunaan dia untuk sambungkan kepada sini nanti. Okey, jadi yang pertama kita nak sambungkan switch. Okey, switch adalah utama lah. Kita nak sambungkan switch ni ke board ni. Okey, jadi cara dia kita sambungkan dulu switch ni ke breadboard ni, dan breadboard ni kita akan sambungkan ke Maker Uno. Okey, jadi biasanya kita akan letak dia dekat tengah macam ni lah. Okey, kita masukkan betul-betul ke lubang dia. Lepas kita masukkan ni ke lubang dia macam ni. Nampak? Okay, sorry. Macam ni. Kita boleh tekan. Okay, dia akan masuk slot macam tu Dia cuma slot macam tu. Dia tak kekal, kita boleh cabut balik. Okay. Itu gunaannya breadboard ni, kita boleh percubaan. Okay, sebelum kita cuba untuk sebenar. Okay. Okay, jadi untuk kita sambungkan ni, kita kadang-kadang tu kita tak ingat, kita lupa. Jadi kita boleh tengok dekat dalam internet, kita boleh cari dekat dalam internet. Awak boleh cari je, contohnya push button Arduino. Awak type je push button Arduino, dia akan keluar gambar lebih kurang macam ni. Dia akan keluar gambar lebih kurang macam ni. Ini adalah untuk LED, ini adalah untuk motor servo, ini adalah untuk LED, ini adalah untuk push button. Betul. Yang ini
Yang ni adalah untuk push button. Okay, push button. Jadi kita akan ikut ni lah. Kita ikut macam mana cara dia buat. Cikgu akan kecilkan dekat tepi ni lah, dekat bawah ni lah. Okay, jadi pertama sekali kita tengok dekat sini dia sambungkan pin 2. Sorry, kita buat live dulu lah. Kita buat live dengan ni Jadi kalau tengok dekat board ni, dia ada live, dia ada kat sini kita ada garisan yang tengah ni, petak yang tengah ni, lepas tu kita ada petak yang sini. Ini tak bersambung dia bersambung secara menegak macam ni dia sambung secara nombor ni 1 2 3 sambung macam ni. Dan yang ini adalah sebaris macam ni. Warna biru dengan warna merah. Okey, biasa warna biru ni biasa kita letak ground lah, GND. Okey, jadi cikgu akan sambungkan yang tu dulu. Cikgu akan sambung ni. Okey, jadi cikgu nak sambungkan daripada sini board ni, kita ambil GND 5 volt. 5 volt ni untuk live lah. Live wire hidup 5 volt ataupun dekat sini kita ada 5 volt. Kita sambungkan ke sini. Okey, jadi maksudnya sekarang satu barisan ni adalah live. Okey, satu barisan ni adalah live. Okey, lepas tu kita nak sambungkan ground. Okey, dekat sini ada ground satu. Kalau awak tengok, kalau awak nampak, awak zoom sikit. Dekat sini ada ground, ataupun cikgu dah tandakan dengan stiker kat tepi ni ada GND ground. Kita ambil ground ni. Okey, kita ambil ground, kita sambungkan ke ground sini. Okey, jadi sekarang ni kita dah dapat dekat barisan ni dekat barisan yang atas kali ni adalah ground, dan barisan sini adalah untuk live. Okey, jadi dekat sini kita tengok kita kena sambungkan dia daripada kaki satu ni kita kena pergi ke live. Okey, jadi kita ambil wire live warna merah. Okey, untuk wire live kita ambil warna merah. Ambil satu live ni, kita letak dekat kaki yang belah sini. Okey, pastikan kaki dia bersambung. Nampak kaki dia? Kaki dekat kaki yang belah sini. Okey, kaki belah sini. Letak dia kat situ. Okey, itu adalah untuk wire live, sambungan pertama. Seterusnya kita akan ambil ni, iaitu perintang. Kita ambil perintang. Kita perlukan perintang sebab dia tunjuk ada perintang kat sini. Kalau tengok, tengok kita ada perintang dekat sini. Lepas tu kita sambungkan ke ground. Okey, jadi dan ke pin nombor 2. Okey, pin nombor 2 ni kita sambung tengah-tengah antara perintang dan juga kaki switch. Okey. Okey, jadi kita akan pasang. Ini adalah untuk kaki switch. Kita akan sambungkan ke sebelah bertentangan bertentangan daripada switch. Sini. Okey. Seterusnya kita ambil yang warna kuning untuk menandakan kita nak letak ke pin 2. Okey, kita ambil sini ke pin 2. Kita ada nombor 2 dekat sini. Okey, kita sambungkan ke pin 2. Okey. Seterusnya lepas kita dah sambungkan ke pin 2, kita nak sambung ground. Ground ni kita sambungkan ke okey. Ground ni kita sambungkan ke kaki LED satu lagi ni kita sambungkan ke ground. Ini adalah ground tadi kat sini. Jadi switch dah siap Switch dah siap. Jadi awak perasan bila kita tekan dia akan menyala dekat daun 2 ni. Nampak dia menyala dekat 2 tu bila kita tekan. Itu menandakan kita punya switch dah berjaya dipasang. Okey. Switch dah berjaya dipasang. Okey, seterusnya kita nak pasang LED. Okey, kita tengok LED. Okey, ini adalah untuk penyambungan LED Okey, LED agak senang lah. Kita cuma perlukan LED dan juga dua LED dan 2 perintang. Kita perlukan 2 LED dan juga 2 perintang. Okey. Pertama sekali kita nak pasang perintang dulu. Okey, kita ambil perintang. Perintang ni tak kisah positif negatif dia. Jadi kita letakkan dekat sini satu. Okey. Jadi kita letakkan dekat sini, sambungkan daripada kaki ni ke kaki ni.
Jadi ini tak bersambung maknanya. Sekarang ni dia akan, yang ini akan pergi ke sini, yang ini akan pergi ke sini. Okay. Sama juga ini untuk lampu warna merah, hijau. Tadi lampu warna merah kita buat. Jadi sekarang kita akan buat untuk lampu warna hijau pula. Okay. Kita akan ambil sini ke sini, sama baris sama baris. Okay, kita akan buat sama baris. Okay, seterusnya kita ambil lampu LED ni, kita sambungkan kaki pendek ke ground. Okay, kaki panjang ke sini. Okay, jadi nampak tak? Ini adalah barisan ground GND. Kita akan sambungkan dia macam ni untuk lampu hijau. Okay, jadi ini adalah untuk lampu merah. Okay, pastikan awak tengok yang cikgu buat ni, ini adalah bersambung kat sini. Ini pun bersambung kat sini. Okay. Okay, jadi sekarang dia tak menyala lagi. Dia tak menyala lagi. Sebab apa? Sebab kita tak sambung lagi dekat sini. Okay. Jadi cara dia untuk kita sambungkan dia adalah kita ambil wire merah 2. Ini kita nak sambungkan ke pin. Okay. Jadi pertama sekali kita kena ambil untuk lampu LED warna merah tadi adalah pin 7. Okay, kita ingat. Jadi kita pilih dekat sini pin 7. Ini pula untuk warna hijau adalah pin 5. Tengok nombor tengok nombor dekat tepi ni. Nombor ada dekat tepi ni, awak boleh tengok. Sorry. Nombor dekat tepi tu pin 5 dan juga pin 7. Okey. Lepas tu kita ambil, kita sambungkan ke bawah sini Ini adalah untuk lampu hijau dan ini adalah untuk lampu merah. Jadi awak nampak bila kita pasang je terus lampu merah menyala. Sebab apa? Sebab program kita tadi lampu merah akan sentiasa menyala. Okey. Jadi kita boleh test dengan tekan kita punya button ni, push button ni. Bila kita tekan, lampu hijau akan menyala selama 10 saat. 10 bit Jadi bila lepas habis 10 saat, dia akan teruskan dengan lampu merah balik. Okey, tak sampai 10 saat pun, 10 bit je sebenarnya, 10 bit. Okey, dia ikut lagu. Okey, jadi yang seterusnya. Okey, cikgu sorry lah, cikgu tukarlah yang hijau kuning ni. Kuning ni pendek sangat. Cikgu tukarkan dengan hijau. Untuk switch ni. Rapat sangat. Okey. Okey, jadi sekarang kita nak teruskan dengan pemasangan buzzer. Okey, buzzer kita nak pasang dekat kita cari ruang kosong lah mana-mana, tak kisah. Sini pun boleh. Okey, kita pasang buzzer dekat sini. Okey, kita pasang buzzer dekat sini. Apa yang kita perlukan? Buzzer. Kita letak buzzer macam kita letak switch. Lepas tu kita perlukan satu perintang. Okey. Okey, sorry, kita cikgu tunjuk dekat sini lah. Dekat internet. Ini adalah untuk pemasangan buzzer lah. Sorry, bukan buzzer. Ni. Cikgu cari kat internet je. Boleh cari kat internet jugalah. Arduino buzzer contohnya. Okey. Jadi kita perlukan untuk sambung ke ni, kita perlukan dia straight daripada ni Okey, jadi untuk buzzer ni, kalau untuk Maker Uno yang kita pakai ni adalah pin 8. Okey, jadi satu kita perlu ke ground. Okey, ground kita satu ke kaki dia. Satu kaki ke ground. Satu lagi yang live ni kita ke pin 8. Okey, kita akan cuba dulu tengok jadi ke tidak. Okey, dah jadi. Sekarang ni bunyi betul. Jadi ground akan ke kaki, ground akan ke ground dekat atas ni, dan yang merah satu lagi, kaki satu lagi dia akan pergi ke pin 8. Okey. Pin 8. Okey, jadi dah berjaya. Kita dah pasang 3 benda. Kita pasang switch, kita pasang lampu LED dan juga kita pasang buzzer. Okey, untuk yang seterusnya adalah yang terakhir untuk kita pasang motor servo. Motor servo ni Jadi cara untuk pasang dia, kita perlukan 3 wire lah. Kita perlukan wire merah, wire hitam dan juga wire kuning. Okey. Jadi cikgu akan ambil pendek sikit. Okey, jadi sekarang ni kita letak je merah. Sorry.
Okay, kita nampak kat sini kita ada 3 jenis wire. Kita ada wire wire coklat, wire merah dan juga wire kuning. Kita sambung je. Merah sambung dekat merah, kuning sambung dekat kuning. Cikgu tak jumpa wire coklat, jadi cikgu gunakan wire warna hitam. Okay, hitam, cikgu sambung kat hitam. Okay, jadi untuk pertama sekali, kuning kita akan pergi dekat pin servo. Pin servo kita setkan dekat dalam M block tadi adalah pin nombor 9. Jadi kita akan set dekat pin 9. Kita akan letakkan kuning ni dekat pin 9. Cabut pula. Okey, kuning pergi dekat pin 9. Pin 9 ya. Ini adalah pin 9. Okey, merah akan pergi dekat live. Okey. Live kita tak perlu pergi jauh-jauh sini dah. Kita dah ada kat sini live. Okay, ini adalah barisan live tadi. Barisan live yang kita boleh letak sini tak apa. Tak nak serabut sangat. Okay, lepas tu satu lagi warna hitam kita pergi dekat ground. Jadi kita dah sambungkan semua. Okay, jadi kita letak depan sini lah supaya tak serabut sangat. Okay, jadi sekarang dah berjaya pasang. Okay, kita dah berjaya pasang semua Allah, serabut pula. Okey, jadi sekarang ni untuk pengujian. Bila kita dah siap pasang semua, kita dah siap pasang satu semua, kita boleh uji dia. Okey, uji dia. Kita cuma tekan button ni saja. Okey, jadi ke tak? Okey, kita tengok. Ya, okey, berjaya. Kita dah dapat berjaya pasang Kita berjaya pasang keseluruhan daripada alat komponen-komponen ni disambung pada ni. Okey, jadi kita boleh on juga buzzer dekat sini supaya buzzer ni berbunyi. Buzzer ni berbunyi, buzzer ni berbunyi. Okey, kita cuba sekali lagi. Motor servo ni kan kita punya projek palang keselamatan tu dia akan merah. Lepas tu bila kita tekan button, palang akan terbuka. Ini yang akan palang akan duduk dekat sini. Okey, lepas tu inilah merah. Dia akan bertukar warna hijau dan masa jadi hijau tu dia akan buzzer akan bunyi. Okay, boleh cuba lagi sekali. Okay, jadi itu adalah pemasangan untuk komponen-komponen pada papan mikro pengawal. Okay, jadi kita kena pertama sekali kita kena set upkan dekat dalam aplikasi ni. Lepas tu aplikasi M-Block ni kita kena ikut sebiji macam yang cikgu dah buat ni, ataupun awak boleh ubah-ubah sikit lah. Awak nak tambah lampu kuning, kita akan belajar akan datang lah. Kita akan tengok balik akan datang macam mana untuk kita tambah lampu kuning, ataupun awak nak tambah benda lain ke, ataupun lagu dia berlainan ke, boleh juga C, D, E. Awak ikut lagu Happy Birthday ke, barulah dia akan turun balik. Boleh je macam tu. Kita akan set mengikut kita. Tapi ini adalah basic sajalah. Ini adalah basic. Apa yang jadi macam ni, dia akan ini adalah hasil dia dekat gambar yang telah kita buat hari ni lah. Okay, inilah hasil dia. Jadi pagar terbuka. Kalau ikutkan ini adalah projeknya, tapi kadang-kadang tu dia jadi ada tak bunyi lah, ada yang jadi lampu LED tak menyala lah. Itu bergantung, kita kena tengok apa yang kesilapan yang telah kita buat. Kita kena tengok lah satu-satu. Cara paling senang adalah kita cabut balik, kita kena pasang balik satu-satu apa yang telah kita silap pasang. Okay, jadi memang benda ni akan nampak macam pening sikit lah. Tapi kalau sebenarnya kalau faham, dia taklah susah sangat. Okay, dia akan dipasang macam ni. Jadi ini yang akan kita pasang dekat kita punya projek nanti. Okay, cikgu rasa tu saja pelajaran untuk hari ini. Cikgu harap awak dapat faham lah apa yang cikgu cuba sampaikan. Kalau tak faham, awak boleh tengok balik, ulang-ulang balik video cikgu buat ni. Sebab yang set sekolah memang nak ada sebiji macam ni, dan kita akan buat bila ada PDPR nanti. Okay, kalau tak sempat pun insyaAllah lah tahun depan kita akan buat juga. Okay, sebab cikgu nak suruh, sebab benda ni penting. Bila tahun 6 pun ada juga projek yang melibatkan papan mikro pengawal ni. Okay, possibilities is endless orang kata. Dia punya macam-macam projek boleh buat menggunakan Maker Uno dan juga M-Block ni. Okay, cikgu rasa tu saja pelajaran dari cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.